rescued Hanzo's only surviving child and hid her in the one place Hello, apa khabar para peminat filem dan pencari filem yang sesuai dan menarik untuk ditonton? Pada kali ini, saya akan membawa jalur cerita sebuah filem aksi pertarungan bertajuk Mortal Kombat. Mula dirilis April tahun 2021, berdurasi 110 minit dan merupakan filem Mortal Kombat sequel yang ketiga berasaskan permainan video game. Mortal Kombat itu adalah merujuk kepada satu kejohanan gelanggang pertarungan di antara pahlawan-pahlawan terpilih bertanda naga di badan mewakili puak baik yang dipanggil Earthrealm dan satu lagi puak kejam yang dipanggil Outworld. Puak jahat Outworld sentiasa menghantar pembunuh untuk membunuh mana-mana pejuang Earthrealm yang berpotensi bagi melemahkan peluang pejuang-pejuang Earthrealm memenangi kejohanan Mortal Kombat berikutnya, iaitu yang ke-10 dengan 9 kemenangan di pihak Outworld. Ada dua watak utama, iaitu Cole Young dan Bi-Han atau Sub-Zero. Bi-Han atau Sub-Zero adalah pembunuh andalan mewakili puak Outworld yang menguasai ais sebagai senjata, manakala Cole Young adalah waris pahlawan puak Earthrealm, keturunan Hanzo yang perlu belajar menggali sendiri misteri di sebalik kekuatan tanda naga yang dimilikinya untuk berlawan dengan Sub-Zero. That dragon marking? It signifies that you've been chosen to fight for Earth. Baiklah, kita akan melurusi alur cerita filem ini yang berteraskan kepada 6 siri pertarungan di antara Earthrealm dan Outworld. 5 daripadanya adalah serangan hendap oleh Outworld, manakala yang terakhir adalah Mortal Kombat yang sebenar di mana Earthrealm melakukan serangan balas. Intro filem dimulai di rumah keluarga bahagia Hanzo di Jepun di tahun 1617 yang kemudian muncul Bi-Han untuk membunuh Hanzo dan keturunannya. Ini kerana family ini diramal dalam kitab kuno akan menghasilkan waris keturunan yang akan menewaskan Outworld di arena kejohanan Mortal Kombat yang akan datang. Bi-Han berjaya membunuh Hanzo, isteri dan anak lelakinya, namun isteri Hanzo sebelum itu sempat menyembunyikan bayi perempuannya di bawah lantai rumah yang kemudian nanti di zaman kini akan melahirkan zuriat keturunan Hanzo, iaitu Cole Young. Hanzo yang tewas dalam perlawanan sempat memberikan Bi-Han amaran bahawa dia akan menjelma semula dan mahu Bi-Han mengingati wajahnya. Selepas itu, Dewa Petir, Lord Raiden datang untuk menyelamatkan bayi perempuan Hanzo yang disembunyikan. Ternyata di akhir cerita dipaparkan bayi itu dibawa Raiden ke temple, iaitu sebuah kubu. Intro silam pun berakhir dan cerita masa kini pun bermula dengan petikan ramalan kuno bahawa akan muncul waris Hanzo yang akan memimpin puak Earthrealm menewaskan puak Outworld. Ramalan kuno inilah yang sangat mempengaruhi tindakan puak Outworld seperti Bi-Han. The prophecy is upon us, which means we could lose the... Bi-Han! Kemudian kita diperkenalkan dengan Cole Young, seorang peninju di USA Amerika yang mempunyai tanda lahir naga sama seperti dimiliki Hanzo. Seketika kita diperkenalkan pula dengan Shang Tsung yang mengarahkan Bi-Han yang kini bertaraf Sub-Zero agar memburu dan membunuh pemilik-pemilik tanda naga bagi memastikan puak mereka Outworld tidak mempunyai pesaing bagi menguasai dunia pertarungan dan manusia. Ternyata tanda naga Cole itu adalah tanda semula jadi sejak lahir. Jack, seorang yang juga memiliki tanda naga, cuba mengenali dan mengekori Cole kerana misinya bersama Sonya Blade untuk mengumpulkan mereka yang bertanda naga demi bersiap sedia melawan pembunuh puak Outworld. Pertarungan serang hendap kedua terjadi bila Sub-Zero muncul untuk membunuh Cole
namun Jack segera masuk campur, menyuruh Cole lari mencari Sonya, sementara Jack bertarung dengan Sub-Zero, namun Jack tewas dengan kedua belah tangannya hancur akibat rebutan ais Sub-Zero. Cole tiba di tempat Sonya yang menceritakan rahsia simbol naga merupakan petanda orang pilihan yang dipertanggungjawabkan melawan Sarakah Outworld di arena pertarungan Mortal Kombat. It's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. That dragon marking? It signifies that you've been chosen to fight for Earth. Di Outworld, Shang Tsung mengarahkan orang kanannya untuk menghantar Lizardman membunuh Cole dan Kano yang berada di tempat Sonya kerana Cole dan Kano memiliki petanda naga di tubuh mereka. Pertarungan serang hendap ketiga pun terjadi, menyaksikan pertarungan Cole, Sonya dan Kano melawan dengan Lizard, namun Kano dapat membunuh Lizard. Sonya mahu mencari gua temple iaitu kubu latihan pejuang-pejuang Earthrealm, namun buntu tidak tahu tempat itu di mana. Namun Kano mengatakan gua temple itu berada di sebuah gurun dan setuju menunjukkan tempat itu dengan upah $3 juta. Mereka pergi mencari tetapi tersesat, namun muncul Liu Kang, salah seorang penjual Earthrealm, membawa mereka ke gua temple yang merupakan kubu latihan dan pertahanan. Namun berlaku pertarungan serang hendap keempat di kubu itu bila Sub-Zero muncul menyerang Liu Kang, tetapi sempat Kung Lao menyelamatkan Liu Kang. Bersama Sub-Zero rupanya muncul Shang Tsung dan Mileena yang tidak sabar-sabar mahu membunuh kesemua hero-hero Earthrealm yang belum bersedia, namun Lord Raiden datang meletakkan pagar petir yang menghalang para penceroboh itu masuk untuk menyerang. Kini Cole dan Kano perlu berlatih untuk mencungkil kuasa misteri, namun ternyata Cole tidak berjaya, manakala Kano telah mendapat kuasa panah laser menerusi matanya. Sementara itu Jack tidak mati dan diselamatkan, serta Jack kini diberikan tangan robotik untuk berlawan, namun dia tidak menjumpai kuasa tangan robot itu. Usaha Cole mencungkil kuasa naga di tubuhnya terus gagal, menyebabkan Lord Raiden menyuruh Cole pulang sahaja ke rumah. Sementara itu, Shang Tsung mencari jalan untuk memusnahkan pagar petir Lord Raiden yang menjadi penghalang Puak Outworld masuk menyerang kubu Temple. Namun Kabal memberikan idea untuk memujuk Kano membelot dengan ganjaran wang kekayaan yang akhirnya Kano memusnahkan pertahanan pagar petir dan berlakulah pertarungan serangan hendap kelima. Serangan kali ini disertai lebih ramai Puak Outworld, diketuai Shang Tsung. Malah dia turut menghantar pembunuh ke rumah Cole yang menyaksikan pertarungan berlaku serentak di dua lokasi. Cole yang ternyata lemah untuk menang akhirnya dapat membangkitkan kuasa naga bila badannya dilitupi perisai tenaga dan senjata yang akhirnya dapat menewaskan musuh Outworld-nya. Jack juga berjaya menzahirkan kuasa naganya menerusi tangan robotik yang kuat dan pantas. Sementara itu di Temple, Kung Lao berjaya membunuh musuh Outworld-nya, namun menyebabkan Shang Tsung berang lalu menyerang dan menyedut roh Kung Lao. Lord Raiden muncul lalu membawa masuk semula Cole ke Temple, namun bila melihat keadaan kelam kabut dengan tewasnya Kung Lao di tangan Shang Tsung, Lord Raiden terus melarikan Cole, Jack, Sonya dan Liu Kang ke satu tempat rahsia. Di tempat rahsia inilah Cole merancang pertarungan yang ke-6 dan terakhir dengan dia menjadi ketua serta memberikan semangat dan idea untuk menghadapi Puak Outworld, iaitu melakukan reverse tactic dengan memulakan serangan hendap sebagaimana digunakan Puak Outworld sebelum ini kepada mereka. Ternyata idea Cole ini berjaya menumpaskan Outworld satu persatu sehingga menyebabkan Sub-Zero sendiri terpaksa mengumpan Cole masuk seorang ke portal ruang ais yang membekukan anak isteri Cole. Sonya juga berjaya membunuh Kano dan mendapatkan kuasa naga. Sub-Zero hampir dapat membunuh Cole, namun tiba-tiba muncul Hanzo the Scorpion menyerang Sub-Zero. Kini Cole berduel dengan Hanzo the Scorpion menyerang Sub-Zero yang akhirnya tewas di tangan Hanzo yang membakar Sub-Zero dengan api.
Cerita pun berakhir di mana Lord Raiden memberikan misi untuk pahlawan-pahlawan naga mempersiapkan barisan pelapis bagi menghadapi saingan Outworld yang akan datang. Terkait jalur cerita, akhirnya filem ini menunjukkan ramalan kuno yang dikuatiri puak Outworld ternyata benar-benar terjadi. Menyaksikan keturunan Hanzo menerusi Cole akan mengetui menewaskan Outworld dalam pusingan Mortal Kombat ke-10, di mana ini menggagalkan puak Outworld untuk menguasai dan menjadikan manusia di dunia ini sebagai hamba mereka. Nah, inilah jalur cerita filem Mortal Kombat yang saya bawakan pada kali ini. Semoga tayangan tadi dapat memberikan anda maklumat dan hiburan. Anda boleh subscribe channel saya ini untuk mendapatkan notifikasi filem-filem lain yang akan saya bawakan nanti. Akhir kalam, terima kasih kerana menonton. Thank you for watching. Bye-bye.